تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني واحد وحي قدير مريد عالم بكل شيء سميعنا البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم كقدرة إرادة سمع بصر حياتنا العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء وفطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة وجيبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعوايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalati ila al-khair wa du'a ila al-huda atu'akhudhu bihi wa thawabihi marḍatihi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita mewafatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengumpulkan kita pada petang yang mulia ini insya-Allah untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab Aqidatul Awam kita insya-Allah. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita akan teruskan kita punya pembacaan kitab. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada sifat yang harus bagi Rasul. Setelah mana kita bincangkan pada kelas yang lepas sifat-sifat yang wajib bagi Rasul,
dan sifat-sifat yang haram ataupun sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul merupakan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Benarnya pada Rasul itu pada perkataan mereka, dan mereka itu menyampaikan segala perkara yang disuruh untuk mereka menyampaikan, dan mereka itu bersifat dengan sifat zakat, sifat yang bijak, yang pandai, yang cerdas akal mereka, dan juga mereka juga bersifat dengan sifat amanah, tidak melakukan perkara-perkara maksiat dan khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu 4 sifat yang wajib bagi para rasul. Dan kita juga telah bincangkan beza di antara rasul dan nabi. Kita katakan bahawasanya setiap rasul itu adalah nabi dan bukanlah semua nabi itu adalah rasul. Dan juga setelah kita bincangkan tentang sifat wajib, kita juga menyebutkan sifat mustahil bagi para rasul, iaitu sifat berkata dusta dan khianat, dan juga baladah, bodoh, dan juga sifat al-kitman, menyembunyikan apa-apa yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan. Jadi insya-Allah sifat yang seterusnya ini kita akan belajar sifat jaiz bagi Rasul, sifat yang harus ada pada Rasul. Maknanya boleh ada dan boleh juga tiada pada seorang Rasul itu. Rasul yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebelum itu macam biasa kita akan bacakan dahulu kita punya manzumah. Hari ini kita akan sampaikan manzumah kita akan baca sekali nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Kita akan sampai pada bait yang ke tak tahu apa ni, alaihi wassalatu wassalamu wa alihim madamatil ayyam. Kita akan sampai di sini ya. Tanda sikit sini. Sampai di sini insya-Allah. Jadi dah banyak dah bait ni. Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada sampai 20 bait dah. Lepas bahagian Rasul ini kita masuk kepada para malaikat. Kita tahu sikit perkara berkaitan dengan malaikat, apa yang wajib pada mereka, apa yang ada pada mereka, dan juga tentang kitab. Kemudian kita akan masuk kepada bahagian yang ketiga, iaitu bahagian as-sam'iyat. Jadi kita baca dulu kita punya manzumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ingat lagu dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Alhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baki bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء. سميع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم. فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض. عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة. والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لخمسنا بحكم واجب. تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هما صالح وإبراهيم كل متبع. لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى. شعيب هارون وموسى واليساع ذو الكفل داود سليمان اتبع. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دعوية. عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامت الأيام. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita sampai di situ saja. Jadi kita teruskan kita punya syarahan kitab insya-Allah. Kita akan masuk kepada bait ini yang saya tanda ni. Wajaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Sebelum ni kita dah baca tentang sifat wajib. Sini dikatakan arsala anbiya, Allah telah mengutuskan para nabi. Zawil fatanah, yang memiliki sifat fatanah, sifat bijak, cergas akalnya, juga bisidqi, dan sifat yang benar.
wat tablighi dan menyampaikan, wal amanah. Ini 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Tengok pada satu bait sahaja kita telah mengumpulkan 4 sifat Rasul. 4 sifat Rasul. Kemudian dikatakan di sini wajaizun, dan harus bagi mereka itu, wajaizun fi haqqihim, pada hak mereka itu, daripada arad. Arad ini sifat, tapi sifat yang dikhususkan kepada makhluk. Beza sifat dengan arad. Kalau sifat boleh dipakai kepada makhluk, boleh dipakai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau arad ataupun a'rad jamak dia, itu sifat yang hanya datang kepada makhluk. Sifat yang datang kepada makhluk dipanggil arad. Bi ghairi naqsin. Maka harus bagi mereka itu segala perkara-perkara sifat yang jenis makhluk tanpa ada kekurangan. Dengan syarat sifat itu tidak ada kekurangan. Seperti apa contohnya sifat yang harus itu? Seperti sakit yang ringan. Ka khafifil marad, seperti sakit yang ringan. Maka ini satu saja sifat yang harus bagi Rasul. Sama seperti sifat yang harus bagi Allah, meninggalkan dan melakukan apa yang dia mahu. Meninggalkan segala mungkinan dan melakukan segala mungkinan, itu adalah sifat jaiz bagi Rasul. Bagi Allah satu sahaja. Begitu juga sifat yang harus bagi Rasul adalah harus bagi mereka itu datang kepada mereka sifat-sifat manusia. Sifat-sifat manusia, perkara-perkara yang datang kepada manusia yang lain, mereka juga melalui perkara tersebut. Seperti apa? Seperti sakit yang ringan. Kita akan terangkan dengan lebih jelas pada kita masuk pada syarahan kitab kita, kitab Jala'ul Afham fi Syarhil Aqidatul Awam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi salihin radhiyallahu ankum wa anna bikum ila an qala. Ismatul anbiya, bukan di sini. Kata lagi. Al-jaizu fi haqqil anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Perkara-perkara yang harus. Ni al-jaiz. Perkara yang harus pada hak para anbiya dan juga rasul. Kita dah bezakan di antara nabi dengan rasul. Anbiya ini adalah jamak bagi nabi, rusul adalah jamak bagi rasul. Alaihi wassalatu wassalam, ke atas mereka salawat dan salam. Kata nazim, kata penulis bait ini, wajaizun fi haqqihi min aradi, dan harus bagi hak mereka itu, maknanya pada sisi mereka itu, daripada perkara-perkara yang arad. Nanti dia akan cerangkan di sini apa itu arad. Bi ghairi nafsin, tanpa ada kekurangan. Seperti apa? Seperti sakit yang ringan. Khafif ini ringan, al-marad ini sakit. Sakit yang ringan. Penerangan dari segi mufradat. Ini arad sahaja yang kita tak faham. Apa itu arad? Al-mufradat, kata di sini arad bi fathir ra. Baca dengan fathah ra. Arad, bukan irid, bukan urud. Arad. Ma ya'ridu lil insan min maradin wa ghairihi. Perkara-perkara yang datang, ya'rid ni yang datang kepada, ataupun yang terdedah kepada insan daripada sakit dan juga perkara-perkara yang lain. Dipanggil arad lah. Arad ini maknanya sifat bagi makhluk. Sifat yang ada pada makhluk. Contohnya apa? Makan, tidur, berkahwin, mengantuk. Contohnya perkara-perkara yang manusia ada, yang tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Marah, sedih, itu semua perkara-perkara dipanggil arad, ataupun jamak dia al-a'rad. Maka arad ini adalah perkara-perkara yang datang kepada insan, yang boleh ada kepada seorang manusia itu. Seperti apa? Seperti sakit dan juga perkara yang lain lagi. Okey, syarahnya. Masuk pada syarah bait ini. Saya akan syarahkan bait ini. Wa jaizun fi haqqihi min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Wal jaizu fi haqqil anbiya, dan perkara-perkara yang harus ada. Maknanya perkara ini boleh jadi ada pada para anbiya dan boleh jadi juga tidak ada. Bukannya wajib ada pada para anbiya, bukan juga mustahil ada pada para anbiya. Maknanya dia boleh ada dan juga boleh jadi tiada. Allah jadikan mereka itu terbuka kepada perkara-perkara ini. Wal jaizu fi haqqil anbiya, dan perkara yang harus pada pihak nabi itu dan rasul juga alaihi wassalatu wassalam, wuqu'ul a'rad, datangnya ataupun jatuhnya ataupun kenanya pada mereka itu al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Sifat-sifat sebenarnya kalau tak ada basyariyah pun dah faham dah, al-a'rad ni memang sifat makhluk, tapi ditambah lagi al-a'rad al-bashariyah, sifat-sifat makhluk. Sifat-sifat makhluk datang kepada mereka, sifat-sifat makhluk dengan syarat, ada syarat dia. Ada syarat dia. Allati la tuaddi ila naqsin. Ini syarat dia. Yang mana sifat tadi boleh datang kepada para rasul, boleh datang kepada para nabi, tapi dengan syarat la tuaddi ila naqsin fi maratibihim. Sifat-sifat makhluk
yang tidak membawa kepada kekurangan, tidak membawa kepada mengurangkan kemuliaan mereka yang tinggi. Maknanya para rasul dan para nabi ini, mereka juga ada perasaan makhluk, ada juga sifat makhluk, tetapi mereka tidak ada perkara yang boleh meruntuhkan ataupun menjatuhkan maruah mereka ataupun menjatuhkan martabat mereka. Kerana mereka ini adalah manusia yang paling mulia sekali. Para nabi dan para rasul ini adalah manusia yang paling mulia. Bahkan dikatakan makhluk yang paling mulia. Lebih mulia daripada para malaikat. Lebih mulia daripada para malaikat. Maka mustahil Allah akan menjadikan mereka itu ada sifat-sifat yang boleh menjatuhkan martabat mereka. Maka mereka boleh ada sifat-sifat makhluk seperti tidur, seperti berkahwin, seperti berjalan di pasar. Tetapi tidak ada pada mereka itu sifat-sifat yang yuaddi ila naqsin, yang akan membawa kepada kekurangan, yang akan membawa kepada jelek pada pandangan manusia. Sifat-sifat yang membuatkan orang orang pandang hina kepada dia, maka itu perkara yang mustahil ada pada para anbiya. Allati la tuaddi, sifat-sifat yang tidak akan membawa kepada kekurangan pada martabat mereka yang tinggi. Fayajibu, maka apa yang kita kena percaya, apa yang kita kena i'tiqad, fayajibu ala kulli mukallaf, maka wajiblah di atas setiap mukallaf kita ini an ya'taqida, untuk kita beriktikad annahum, bahawasanya selawat dan salam ke atas mereka, yata'arraduna lima yata'arrad lahu ghairuhum, mereka itu boleh ada pada mereka perkara-perkara yang ada pada selain mereka. Maknanya pada rasul dan pada anbiya boleh juga datang kepada mereka, kena pada mereka itu sifat-sifat makhluk yang ada pada makhluk yang lain. Seperti mana kita tidur, Nabi juga tidur. Seperti mana kita bercakap, Nabi juga bercakap. Seperti mana kita makan, Nabi dan Rasul juga makan. Mereka ada sifat-sifat manusia itu. Mereka adalah manusia. Mereka adalah manusia biasa. Tapi mereka juga luar biasa, sebab mereka dipasangkan kepada mereka mukjizat. Yata'arradu dari ma yata'arrad lahu ghairuhum minal bashar, daripada sifat-sifat manusia. Seperti apa yang harus bagi mereka? Seperti makan, al-aklu wasyurubu, minal akli wasyurbi, daripada akal, makan dan juga minum. Nabi dan Rasul juga minum. Wal bai'i, dan juga berjual beli, wasyira, maka para nabi dan para rasul juga berjual beli. Wa dukhul aswaq, mereka juga masuk ke pasar. Wazawaj, dan juga mereka berkahwin. Wal maut, dan mereka juga akan mati, dan mereka juga hidup. Semua ini adalah sifat-sifat manusia. Wal ladzah, dan mereka juga merasa lazat bila mereka buat perkara yang lazat, makan ke rasa lazat, bukan tidak ada perasaan. Wal alam, mereka juga rasa sakit. Was sihhati wal marad, dan mereka juga sihat dan kadang-kadang mereka sakit. Faham? Baik, maka segala sifat-sifat ini, makan, minum, jual beli, masuk pasar, berkahwin, mati, hidup, lazat, sakit, semua itu adalah sifat-sifat bagi makhluk yang harus maksudnya apa? Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada pada nabi dan rasul. Maka mereka juga makan dan mereka juga minum. Sebab itu kita dengar Nabi Muhammad SAW juga makan. Bahkan baginda SAW mengajarkan kepada kita adab kita nak makan, adab kita nak minum. Segala perkara yang kita nak bermuamalat atas dunia ini, Nabi dah tinggalkan adab dia. Macam mana cara nak makan? Bukan kamu makan seperti makannya binatang-binatang. Kamu ada adab kamu seperti kalau kamu nak makan. Macam mana kamu nak minum? Kamu juga ada adabnya. Maka Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW dan juga para rasul yang lain adalah untuk mengajarkan manusia-manusia yang hidup di zaman mereka cara hidup di dunia dan juga cara untuk berjaya di akhirat. Cara hidup di dunia pun mereka ajar. Daripada sekecil-kecil adab. Daripada mula kita bangun tidur, Nabi dah ajarkan kepada kita adab bangun tidur, adab selepas kita bangun tidur, adab nak mandi, adab nak buang air. Tidak ada dalam agama lain, tidak ada manusia lain yang diagung-agungkan oleh orang-orang hari ini mengajarkan kepada mereka daripada sekecil-kecil adab sehinggalah sebesar-besar adab. Daripada adab buang air pun diajarkan kepada kita sampailah kepada adab-adab yang besar, adab berjual beli, adab berkahwin, adab masuk pasar. Semua itu kenapa? Adalah untuk mengajarkan manusia bagaimana mereka beradab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana mereka beradab dengan para makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para nabi dan para rasul itu ada pada mereka, jaiz bagi mereka, harus bagi mereka sifat-sifat manusia seperti apa? Seperti makan, minum, berjual beli, masuk pasar. Mereka juga masuk pasar berjual beli juga dekat pasar. Wazawaj, mereka juga berkahwin. Mereka juga akan mati, bukan akan hidup selama-lamanya. Kecuali Allahumma, mereka ini apa? Annaman yanzila bihim la yu'arriduhum linufurin nas minhum. Tetapi perkara-perkara yang sifat makhluk tadi
jika datang kepada mereka tidaklah sampai la yu'arriduhum, tidaklah sampai menjadikan mereka itu Allahumma salli alaihi, tidaklah sampai perkara itu menjauhkan manusia lain daripada mereka. Maknanya sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang cacat, sifat-sifat yang bila ada pada seseorang itu orang akan memandang hina kepada kita, maka itu mustahil bagi para anbiya. Tidaklah illa annama yanzilu bihim la yu'arriduhum linufurin nas minhum. Setiap sifat-sifat makhluk tadi tidaklah sampai menyebabkan manusia-manusia lain menjauhi mereka. Menjauhi mereka. Maknanya sifat yang pertengahan sahaja. Tidak sampai kepada sifat yang hina. Sebab ada juga arad-arad ini yang mana membuatkan orang jauh daripada kita. Contohnya sifat buta. Buta, seorang tu buta, makfuful basar, yang tak lihat, tak dapat melihat dengan matanya. Itu satu sifat yang kekurangan, satu sifat kecacatan, yang mana bila orang itu ada buta, ada sifat buta, maka akan menjatuhkan martabat dia di sisi manusia yang lain. Maka itu mustahil ada pada Rasul, mustahil ada pada para Nabi. Wan naum, tengok ni, macam mana tidur Nabi. Nabi tidur, Rasul juga tidur. Tetapi tidur mereka, wan naumu lakin bi'ayunihim. Mereka hanya tidur dengan mata mereka, bukan dengan hati mereka. Mereka hanya tidur pada mata mereka, tidak pada hati mereka. Wan naumu lakin bi'ayunihim faqat duna qulubihim. Mereka hanya tidur pada mata mereka sahaja. Mata mereka tertutup, tetapi hati mereka sentiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka sentiasa ada dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidur hanyalah untuk merehatkan tubuh badan mereka. Hanya untuk merehatkan tubuh badan mereka, kerana dengan tidur ini kita dapat energi balik. Kita dapat tenaga balik untuk tubuh badan kita, untuk kita hadapi hari yang seterusnya. Maka para Nabi dan para Rasul juga tidur untuk memberi tenaga kepada tubuh badan mereka. Tetapi hati mereka tidak tidur. Bermaksud apa? Mereka tidak pernah lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana lalai daripada Allah itu adalah daripada syaitan. Dan syaitan tak mampu untuk mendekati para Nabi dan para Rasul. Tak mampu nak masuk ke dalam hati mereka. Maka Nabi itu tidur dengan mata mereka sahaja, tanpa hati mereka. Dan keluarnya mani, wa khurujul mani. Nabi berkahwin kan? Berkahwin, betul. Berhubungan dengan isteri. Keluar mani tak? Keluar mani. Wa khurujul mani lakin bimtila'il awiyah faqat dunal ihtilam. Mereka itu keluar mani bukan disebabkan ihtilam. Ihtilam ni apa? Bila seorang tu tidur, dia keluar mani bila dia nampak perkara-perkara yang melazatkan bagi dia dalam tidur, maka dia pun keluar mani. Bagi manusia biasa ada ihtilam. Ada ihtilam ni. Ihtilam ni apa-apa yang dilihat pada tidur kita sampai mengeluarkan mani dipanggil ihtilam. Dan Nabi juga berlaku tak keluarnya mani ketika tidur? Berlaku pada Nabi dan para Rasul itu keluar mani bagi mereka ketika mereka tidur, tetapi bukan disebabkan ihtilam. Bukan disebabkan mereka mimpi nampak perkara-perkara begitu, tetapi bimtila'il awiyah. Sebab dah penuh dah. Dia punya tempat simpan mani tu dah penuh, maka keluar mani disebabkan penuh, bukan disebabkan ihtilam. Kenapa ulama mengatakan mustahil bagi para Nabi dan Rasul ini ihtilam? Kerana ihtilam ini, kata Nabi SAW, adalah mainan syaitan. Mimpi yang kita nampak dalam tidur kita yang sampai mengeluarkan mani itu adalah permainan syaitan. Maka itu perkara yang mustahil ada pada para Rasul dan Nabi. Fala yajuzu lisyaitan an yatasallata alaihi. Maka tak boleh bagi syaitan itu untuk menguasai para Nabi dan para Rasul. Wa ghairu dhalik. Maka segala perkara yang berkaitan dengan syaitan, was-was tidak ada pada para Nabi. Ihtilam tidak ada pada para Nabi. Perkara-perkara yang berkait dengan syaitan ni mustahil ada pada para Nabi. Maka mereka hanya ada sifat-sifat makhluk yang biasa-biasa sahaja, tidaklah sampai menjauhkan mereka daripada manusia, dan tidak juga berkait dengan syaitan. Wa amal a'rad allati fiha naqsun. Adapun sifat-sifat manusia yang ada kekurangan pada sifat tersebut, allati fiha naqsun, seperti apa? Seperti penyakit juzam, penyakit kusta, ataupun penyakit baras, penyakit sopak, penyakit kulit yang ada pada kulit seseorang itu, yang mana keluar nanah dengan berubah kulitnya, tak sampai orang tengok dia tu, kenapa dia ni macam kotor je tak, sampai menjauhkan orang daripada dia. Itu penyakit-penyakit yang mustahil ada pada Nabi. Kalau judam, seperti penyakit sopak dan penyakit kusta, penyakit ini harus pada manusia, tetapi tidak ada pada Nabi dan Rasul.
Kerana penyakit ini menyebabkan orang lain jauh daripada mereka. Sedangkan mereka itu ditugaskan untuk mendekati orang lain untuk menyampaikan dakwah. Maka Allah tak akan meletakkan sifat-sifat ini pada mereka. Kerana Allah nak mereka itu, tugas mereka untuk menyampaikan dakwah. Maka tak boleh, Allah tak akan meletakkan pada mereka sifat-sifat seperti ini. Wassamam, pekak telinga tak dengar, tuli. Ataupun wal'ama, buta. Walbukum, bisu, tak mampu berkata-kata. Ini mustahil lah. Bisu ni mustahil kerana apa? Mereka menyampaikan. Wasyalal, syalal ni apa? Syalal ni penyakit stroke, penyakit angin, tak boleh bergerak anggota badan dia. Itu juga satu penyakit yang mengurangkan martabah seseorang itu di sisi orang yang lain. Wal araj, tempang. Wal aur juga buta sebelah mata. Famustahilatun alaihim. Semua arat-arat ini, semua benda-benda ini adalah mustahil ke atas mereka. Tengok di sini. Mustahil ke atas mereka. Apa itu? Apa benda yang mustahil itu? Seperti apa? Juzam, baros. Juzam ni sopak, baros ni juga lebih kurang juga kusta. Wassamam ini apa? Tuli. Ama ini buta. Al-bukum tidak mampu berkata-kata, bisu. Asyalal ni apa? Apa? Stroke tadi kita kata apa? Apa stroke bahasa Melayu? Stroke bahasa putih. Lumpuh, lumpuh. Wal araj, tempang, wal aur. Itu semua sifat-sifat kecacatan bagi manusia. Maka mustahil ada pada para nabi dan para rasul. Maka di sini musannif ingin menekankan bahawasanya ada cerita-cerita yang sampai kepada kita yang menceritakan tentang ada para nabi dan para rasul yang mereka itu bersifat dengan sifat-sifat seperti ini, yang mustahil ada pada mereka ini. Baik, kata di sini wa ma qila, dan cerita-cerita yang dikatakan qila, yang dikatakan bahawasanya Nabi Syuaib itu kana dariran. Nabi Syuaib itu, darir ni apa, sakit Sekejap lupa pula perkataan darir ni apa. Ataupun buta. Buta. Yang mengatakan bahawa Nabi Syuaib itu adalah seorang yang buta. La aslalahu. Tidak ada apa? Tidak ada asalnya. Maknanya cerita-cerita itu adalah cerita Israiliyat yang ditokok tambahkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka menokok tambahkan dalam kitab mereka. Diceritakan dalam kitab mereka, Nabi Syuaib begini, mereka bertambah, dia ni buta. Sebab apa? Sebab orang Yahudi dan Nasrani ini mereka menambahkan. Mereka menokok nambahkan cerita dalam kitab-kitab mereka. Maka la aslalahu, tidak ada asalnya. Cerita-cerita bahawa Nabi Syuaib itu buta. Ataupun Nabi Yaqub alaihissalam, innama hasad lahu irsyawatun wazalat. Nabi Yaqub juga buta. Adakah Nabi Yaqub benar-benar buta ketika mana dia berpisah dengan anaknya Nabi Yusuf yang kata dalam wa biyadat ainahu wa huwa kadhib, telah putih matanya, tak nampak. Memang ceritanya tak nampak, tapi Allah tak katakan dia buta. Allah tak katakan dia buta. Cuma dalam beberapa kitab tafsir sebutkan bahawa Nabi Yaqub ni buta, a'ma, selepas dia berpisah dengan Nabi Yusuf, sangat-sangat sedih sehingga dia menangis sampai dia jadi buta, tak nampak. Itu adalah cerita-cerita yang ditokok tambahkan oleh orang-orang Yahudi. Adapun Nabi tak pernah cerita pasal perkara tersebut, dan ulama-ulama tafsir meletakkan cerita-cerita Israiliyat ni dalam tafsir mereka. Bukanlah bermaksud mereka berpegang dengan perkara tersebut. Mereka hanyalah amanah pada ilmu, maka mereka ambil cerita yang sampai pada mereka letakkan dalam tafsir. Dan cerita itu mustahil dengan keadaan Nabi, mustahil dengan keadaan Rasul. Maka apa yang kita kena buat bila kita baca tafsir? Sebab itu bila nak baca tafsir ini juga perlu ada guru yang betul. Perlu ada guru yang betul akidahnya. Perlu ada guru yang dah faham dari segi fardu ainnya. Sebab tafsir bukan fardu ain. Tafsir ilmu fardu kifayah. Maka sebelum kita nak belajar ilmu tafsir, kita kena mantapkan dulu ilmu akidah kita. Supaya kita tak terpengaruh dengan cerita-cerita yang disebutkan oleh ahli-ahli tafsir. Banyak cerita-cerita tafsir yang menunjukkan bahawa Nabi itu, Nabi Yaqub itu buta, Nabi Syuaib itu buta, cerita Nabi Daud yang sangat-sangat kita malu untuk dengar. Cerita Nabi Daud yang dia itu pergi goda isteri orang. Itu semua cerita-cerita yang ditambah oleh orang Israel untuk memburukkan Nabi di hadapan kita. Untuk memburukkan Rasul di hadapan kita. Sama juga Nabi Ayub sakit itu, nanti akan ceritakan di sini. Macam mana cerita Nabi Ayub yang dikatakan sakit sampai duduk di tempat-tempat sampah, sampai makan sampah. Itu semua perkara-perkara yang ditokok tambahkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa Yaqub alaihi wassalatu wassalam, dan Yaqub yang dikatakan dia buta, apa katanya? Kata para ulama yang muhaqqiqin, sebenarnya Nabi Yaqub bukanlah buta. Innama hasalat lahu ghishawah.
Disebabkan terlalu banyak menangis sampai ditutup oleh seliput mata. Matanya tertutup dengan seliput mata yang membuatkan selaput mata. Bukan seliput. Seliput tu siput. Okey, tertutup oleh selaput mata. Maknanya sebabkan banyak menangis sampai tertutup dengan selaput mata, tak nampak dah. Sebab Nabi Yaqub sangat-sangat sedih apabila dapat berita anaknya mati dan dia tahu anaknya tak mati. Tetapi disebabkan perbuatan apa? Perbuatan adik-beradiknya yang dengki dan iri hati dengan Nabi Yusuf. Maka hasalat lahu ghisyawah. Hanyalah ada pada matanya itu ghisyawah. Selaput putih wazalat dan boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Sebab tu bila mana Nabi Yusuf tahu bahawa Nabi Yaqub itu tak nampak, maka dihantarkan kepadanya baju. Baju je hantar dan disapukan baju tersebut pada mata Nabi Yaqub alaihissalam, terus hilang dia punya selaput mata. Selaput mata tu disebabkan banyak menangis, maka keluarlah selaput mata tadi. Begitu juga wa kadzalika maqilah, juga apa yang dikatakan bahawasanya dud yakhruj min jasadi Ayyub, ada ulat-ulat yang keluar daripada badan Nabi Ayub yang mulia. Cerita-cerita dalam tafsir cerita Nabi Ayub ni diuji, diberi balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mana keluar ulat-ulat daripada tubuh badannya. Ini juga cerita yang ditokok tambahkan kerana sifat ini memang harus ada pada manusia, tetapi tidak harus ada pada Rasul dan Nabi. Kerana sifat-sifat ini akan menjauhkan orang daripada mereka. Maka sifat-sifat yang menyebabkan orang jauh daripada Nabi dan Rasul itu mustahil ada pada para Nabi dan Rasul. Dan apa yang diceritakan bahawasanya adud ulat-ulat keluar daripada jasad Nabi Ayyub alaihissalam ketika mana dia sakit, akdzubah la mahalah. Semua itu adalah tipu daya, dusta belaka. Dusta belaka, dan perkara itu mustahil bagi para Nabi dan Rasul. Juga cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang mana ketika mana berjumpa dengan Zulaikha. Dikatakan dia tu yang pergi pada Zulaikha. Dikatakan dia yang buka baju. Itu semua cerita-cerita mengarut yang ditambah oleh para kita panggil apa? Orientalis ataupun kita panggil Israiliyat. Khabar-khabar Israiliyat yang ditambahkan oleh mereka untuk memburukkan cerita Nabi dan untuk menyedapkan cerita. Nak bagi sedap cerita, biarlah tambah-tambah sikit dah. Maka itu perkara-perkara yang mustahil. Maka kita berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengatakan bahawasanya perkara-perkara yang maksiat dan perkara-perkara makruh dan juga perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh martabatnya di sisi manusia, itu semua perkara yang mustahil ada pada para Nabi dan Rasul. Apa dalilnya yang mengatakan para Rasul itu dan para Nabi juga ada pada mereka itu sifat-sifat a'rad? Wa mimma yadullu ala wuqu'il i'rad, dan perkara dan ayat yang menunjukkan tentang jatuhnya pada ataupun adanya pada mereka sifat-sifat manusia itu, qauluhu ta'ala ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Orang kafir dah timbulkan permasalahan ini. Dia kata, ada ke Rasul utusan Allah itu yang diutus oleh Allah tapi dia juga makan makanan dan dia juga berjalan di pasar? Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka juga makan makanan dan juga mereka berjalan-berjalan di pasar macam manusia biasa, cuma mereka itu diwahyukan kepada mereka dan diberikan kepada mereka mukjizat. Itu saja perbezaan Nabi dengan Rasul dengan manusia biasa. Manusia biasa juga melakukan perkara-perkara yang harus dan para Nabi juga melakukan perkara-perkara yang harus seperti sifat manusia tadi, cuma mereka itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga mereka juga diberikan kepada mereka mukjizat. Ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Apakah jenis Rasul ini yang mana mereka itu makan makanan dan juga berjalan di pasar-pasar? Kata Allah lagi dalam ayat yang lain, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ayat ini ketika mana orang kafir Quraisy dia tak nak terima kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan, kenapa Nabi Muhammad ni diutuskan kepada kita sedangkan dia manusia biasa macam kita? Kami nak Nabi daripada malaikat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum ini pun aku utuskan Rasul, semuanya jenis yang makan makanan dan jenis yang berjalan di pasar. Wa ma arsalna qablaka, dan kami tidak kirimkan kepada kamu wahai Muhammad Rasul-Rasul yang sebelum ini, melainkan semua mereka itu la ya'kuluna at-ta'am. Ini lam taukid. Mereka makan, betul-betul makan, bukan makan tipu-tipu. Makan makanan dan mereka juga berjalan di pasar-pasar. Maknanya membuat perkara-perkara biasa yang dilakukan oleh para manusia lain. Wa qalu ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika
wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah mengutuskan rasul sebelum kamu wahai Muhammad, wa ja'alna lahum, dan kami telah jadikan bagi mereka azwajan wa dhurriyyah. Kami kawinkan mereka dan kami keluarkan anak-anak daripada mereka. Maknanya para nabi dan rasul sebelum kamu pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkahwin, juga ada anak. Maka tidak peliklah bagi orang Quraisy untuk bila tengok nabi berkahwin. Okey. Wa qauluhu ta'ala wa ayyuba idh nada rabbahu. Dan Nabi Ayub ketika mana dia bermunajat ataupun berdoa kepada Tuhannya, anni masaniyad dur, bahwasanya aku wahai Allah telah ditimpa kesusahan, wa anta arhamur rahimin, dan kamulah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Fastajabna lahu, maka kata Allah kami pun menerima doanya. Fakashafna ma bihi min durrin, maka kami pun jauhkan daripada Nabi Ayub sakit-sakit yang dia minta tolong tadi. Nabi Ayub tu ada sakit biasa saja. Maknanya sakit yang tidak menyebabkan orang jauh daripada dia. Bukanlah sakit kusta, bukanlah sakit sopak, bukanlah sakit buta, tapi sakit-sakit yang membuatkan dia tak mampu nak bangun. Min durin. Wa atainahu ahlahu, dan kami telah datangkan kepada mereka ahli-ahli mereka, wa mithlahum ma'ahum, dan yang seperti mereka juga rahmah, kerahmatan daripada sisi kami, wa dzikrul abidin, dan juga peringatan bagi hamba-hamba yang lain. Nak tunjukkan bahawa Nabi Ayub juga sakit. Kalau kamu ditimpa musibah, kamu ditimpa bala, sebesar mana pun bala dan ujian dan musibah yang kamu ditimpa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah bahawa musibah dan bala Nabi Ayub lebih besar lagi. Lebih besar. Dan dia berdoa kepada Allah, tidak meminta pada orang lain, dan Allah angkat bala, angkat ujian disebabkan doa yang ikhlas daripada Nabi Ayub alaihissalam. Kata Allah lagi dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan adalah utusan yang telah lalu sama seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, adakah jika Nabi Muhammad itu mati ataupun dibunuh, kamu akan kembali kepada ajaran kafir? Adakah kamu akan kembali kepada murtad? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurullah syai'an. Ketahuilah bahawa siapa yang kembali murtad selepas kematian Nabi pun falan yadurullah syai'an, tidak memberi apa-apa mudarat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini nak ceritakan bahawa Nabi Muhammad juga adalah manusia biasa, yang sama seperti rasul-rasul yang sebelumnya. Dia juga akan mati, dan juga dia juga boleh jadi dibunuh. Sebab ada nabi-nabi lain yang dibunuh. Nabi lain juga ada yang dibunuh. Nabi Zakaria dikatakan dibunuh. Baik. Jadi para rasul dan para nabi harus bagi mereka sifat-sifat makhluk. Cuma kita hendaklah berada di pertengahan. Jangan terlalu merendahkan Nabi sehingga kita kata Nabi itu manusia biasa, tak ada apa kelebihan pun. Ataupun kita kata Nabi itu hanya mulia bila dia menjadi Nabi sahaja. Sebelum dia menjadi Nabi, sebelum dia diangkat menjadi Rasul, dia manusia biasa dan tak boleh kita agung-agungkan pun. Itu juga satu pemahaman yang salah. Apabila dia terlalu merendahkan para Nabi sampai mereka kata mereka tak mulia langsung, sama seperti kita. Itu juga pemahaman yang keterlaluan. Terlalu rendah sangat. Tadi terlalu mengagungkan juga tak boleh. Tak terlalu mengagungkan sampai kata Nabi itu tak mati, tak makan, tak minum. Itu juga terlalu mengagungkan Nabi. Juga tak boleh terlalu meremehkan Nabi dan Rasul sampai kata Nabi dan Rasul juga sama seperti kita. Sama seperti kita, ada syahwat juga macam kita. Sebab tu kahwin ramai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka itu pendapat-pendapat yang sangat jauh daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sampai merendahkan. Jangan sampai kita nampak Nabi itu rendah pada mata kita. Kerana Nabi dan Rasul itu adalah syiar Allah Subhanahu Wa Taala, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar sifat jaiz ini bukanlah nak kata Nabi itu macam biasa macam kita. Tapi kita nak kata Nabi itu mustahil pada mereka perkara-perkara yang sampai merendahkan. Dan dia juga mustahil bagi dia tidak makan dan tidak tidur. Dia juga makan dan juga tidur, dia juga berkahwin. Bukan perkara itu mustahil bagi mereka. Tapi jangan kita sampai kata Nabi dan Rasul itu sama macam kita, tak ada kemuliaan langsung. Tak boleh kita nak puji-puji Nabi lebih-lebih. Sebab Nabi itu manusia biasa. Dia pun baca ayat ni. Ama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Bukanlah Nabi Muhammad itu adalah Rasul seperti kamu yang sebelum ni. Tidak ada kemuliaan. Muhammadun kal bashar, dia baca bait itu. Muhammad itu seperti manusia. Manusia biasa. La kal bashar. Muhammad itu seperti manusia.
juga tidak sama seperti manusia. Dia sama seperti manusia dari segi jihad, dari segi sudut ini, dia tak sama dengan manusia dari segi sudut yang lain. Maknanya ada persamaan dengan manusia, ada juga tidak bersamaan dengan manusia. Dan ketidaksamaan itu lebih banyak daripada persamaan. Apa yang dimuliakan oleh Allah pada Nabi itu adalah lebih banyak, sebab Nabi adalah manusia yang paling mulia, dan Nabi dimuliakan segala perkara yang lain disebabkan dia. Segala perkara yang lain menjadi mulia hanya sekadar berkait dengan Nabi SAW. Maka tak boleh kita sampai katakan bahawasanya Nabi Muhammad itu manusia biasa, tidak ada apa-apa kelebihan. Ataupun Nabi Muhammad itu sebelum dia menjadi Nabi dan Rasul, dia manusia biasa. Macam mana manusia biasa sedangkan awan juga melindungi Nabi, menaungi Nabi SAW ketika mana dia kecil. Yang Nabi kata selepas dia menjadi Nabi, aku masih lagi kenal pokok-pokok dan batu-batu yang memberi salam kepada aku sebelum aku diangkat menjadi Nabi. Macam mana kita kata Nabi Muhammad itu orang biasa, sedangkan ketika waktu kelahiran Nabi pun berapa banyak keajaiban-keajaiban yang berlaku. Keajaiban yang berlaku ketika peristiwa lahirnya Nabi SAW. Maka banyak perkara yang berlaku kepada Nabi, perkara-perkara yang pelik, yang dipanggil irhasat, yang berlaku pada Nabi SAW sebelum dia menjadi Nabi lagi dah berlaku dah. Sebab itu pendeta tu kenal, pendeta Nasrani tu kenal, Buhairah kenal dengan Nabi SAW. Sebab dia tengok daripada jauh, budak ni dah dinaungi oleh awan, tak kena matahari, tak kena panas matahari. Dan Maisarah juga hamba bagi Siti Khadijah tengok perkara tersebut, nampak perkara tersebut yang ada pada lelaki ini, remaja ini. Ketika itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi lagi, tetapi dah berlaku kepadanya perkara-perkara yang ajaib. Perkara-perkara ajaib. Baik. Seterusnya, setelah kita bincangkan tentang sifat yang harus bagi Rasul dan Nabi, ditambahkan lagi di sini sikit, ismatul anbiya war rasul alaihi wasallam. Maksumnya, terjaganya para Nabi dan Rasul itu daripada perkara-perkara yang tak baik. Baik. Qala an-Nadhim rahimahullah ta'ala, ismatuhum kasairil malaikah. Terjaganya mereka itu sama seperti terjaganya para malaikat. Seperti mana para malaikat tidak berbuat maksiat. Nanti kita akan bincangkan tentang malaikat ni. Seperti mana malaikat dia hanya membuat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak pernah berbuat maksiat, sama juga dengan para nabi. Persamaan di antara para nabi dan rasul dan para malaikat adalah mereka itu tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga malaikat. Penjagaan terjaganya mereka itu kaf, sama serupa seperti sekalian malaikat. Wajibatun wa fadalul malaikah. Wajib bagi mereka penjagaan tadi, dan mereka lebih mulia daripada malaikat. Sebab apa? Sebab para nabi dan rasul tadi mereka meninggalkan maksiat dan mereka membuat taat dalam keadaan mereka itu ada nafsu. Sebab itu kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para anbiya, para rasul adalah lebih mulia daripada malaikat. Sebab dua-duanya itu berbuat taat kepada Allah, tetapi malaikat tidak ada nafsu. Malaikat tidak ada jantina. Rasul dan Nabi ada menafsu, ada jantina. Maka mereka lebih mulia daripada malaikat. Wajib ismatuhum, penjagaan mereka seperti malaikat itu wajib bagi mereka, bahkan mereka melebihi. Wa fadalul malaikah, mereka mengatasi malaikat. Al-isma itu apa? Mutlaqul hifz, penjagaan. Allah jaga dia. Ismah dari segi bahasa, penjagaan. Tapi dari segi istilah, penjagaan Allah bagi mereka daripada dosa-dosa, penjagaan, dan juga mustahil berlaku perkara tersebut. Dalam masa Allah jaga pun, maka mustahil mereka melakukan maksiat. Mustahil mereka melakukan perkara yang maksiat. Maka mustahil bagi para Rasul dan Nabi melakukan perkara maksiat dan juga perkara yang haram dan juga perkara yang makruh, kecuali apabila mereka dikenakan untuk buat perkara yang makruh. Kadang-kadang Nabi kita buat perkara yang makruh, tetapi bagi kita yang makruh, bagi Nabi tak makruh. Sebab apa? Sebab Nabi ni musyarri'. Nabi ni dia mensyariatkan agama. Dia nak buat kaedah agama dulu, dia kena buat dulu perkara tersebut untuk menunjukkan perkara itu bukan haram. Contohnya, Nabi pernah minum berdiri. Minum dalam keadaan berdiri. Adakah itu dikira sunat? Bukan. Minumnya Nabi berdiri di sisi kita adalah makruh, tetapi di sisi Nabi adalah wajib. Dia wajib minum berdiri. Sebab apa? Sebab untuk menunjukkan kepada kita minum berdiri itu bukan haram. Boleh faham? Nabi juga pernah makan berdiri.
Nabi juga pernah apa? Pernah Allah SWT pernah kencing berdiri dalam riwayat. Nabi juga pernah terlupa dalam salat. Tak? Terlupa dalam salat itu Allah sengajakan lupa itu bagi Nabi SAW untuk menunjukkan terlupa dalam solat tak batal semayang. Tak batal solat. Maka kena faham. Bukan segala perkara yang Nabi buat itu semuanya sunat. Semuanya sunnah. Bukan. Sebab itu kita kena belajar ilmu usul fiqh. Supaya kita dapat bezakan mana perbuatan Nabi yang disunatkan kita buat. Mana perbuatan Nabi yang tak disunatkan kita buat. Ada perbuatan Nabi yang kita haram buat. Nabi boleh buat. Contohnya apa? Berkahwin lebih daripada 4 orang. Bagi Nabi boleh buat. Tetapi bagi kita mustahil ataupun haram. Maka kena fahami bahawasanya bukanlah segala perkara yang Nabi buat itu sunnah. Dan juga bukanlah segala perkara yang Nabi tinggalkan itu bid'ah. Sama saja pemahamannya. Bukan segala perkara yang dibuat oleh Nabi itu sunat. Dan bukan segala perkara yang ditinggalkan oleh Nabi itu tak boleh buat. Kena faham. Baik. Syarah. Berapa? 3. Sikit lagi. Yajibu ala kulli mukallaf. Wajib bagi setiap mukallaf. Untuk mereka beriktikad bahawasanya para Nabi dan para Rasul itu maksumun. Terjaga. Mereka ini terjaga. Terjaga daripada apa? Terjaga daripada maksiat. Sama seperti mana malaikat juga terjaga. Kama annal malaikata maksumun. Seperti mana para malaikat terjaga, Nabi juga terjaga. Fahum munazzahun anil wuku' fil ma'asi. Maka mereka mustahil suci diri mereka itu daripada terjatuh ke dalam lembah maksiat. Maka fala yatrukuna wajibah. Mereka tak pernah sesekali meninggalkan perkara yang wajib. Wala yartakibuna muharrama. Dan mereka tak pernah sesekali melakukan perkara yang haram. Wala yatasaffuna illa bil akhlaqil karimah. Dan mereka tidak akan bersifat melainkan dengan akhlak-akhlak yang mulia sahaja. Li'annahum qudwatun hasanah. Kerana mereka itu adalah ikutan yang baik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Apa ayat dia? Uswatun hasanah. Tak ingat ayat dia. Allah mengatakan bahawa Nabi itu adalah ikutan yang baik. Kita kena ikut Nabi SAW. Bukan sekadar Nabi lain juga menjadi ikutan. Allah mengutuskan para Rasul Nabi ini untuk menjadi ikon, untuk menjadi model ataupun role model bagi umat yang duduk di zaman dia. Maka mustahil mereka itu akan buat maksiat. Mustahil mereka tinggalkan perkara yang wajib. Mustahil mereka buat perkara yang makruh tanpa ada sebab. Baik. Wal mathalul a'la alladhi yattajihu ilaihi nas. Dan mereka juga dijadikan sebagai contoh yang tertinggi. Contoh yang teragung dan ikutan yang baik. Qudwatun hasanah, ikutan yang baik. Wal mathalul a'la, contoh yang tertinggi. Alladhi yattajihu ilaihi nas. Yang mana disuruh kita untuk mengikut dia. Wallahu huwallazi tawalla ta'dibahum. Bahkan Allah sendiri yang menguruskan adabnya mereka. Allah yang mengajarkan adab kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhan aku yang telah mengajarkan kepada aku adab dan dia telah memperbaiki bagi aku adab. Dan juga Nabi kata, wa ma arsaltu illa liutammima makarimal akhlaq. Aku ini diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka segala perkara yang Nabi lakukan itu adalah akhlak yang mulia. Perkara kita harus ikut pada mereka. Kerana Allah sendiri yang menguruskan adab mereka dan mengajarkan mereka dan memberitahu kepada mereka hatta kanu ahlan lidat, sehinggalah mereka itu menjadi ahli bagi adab, menjadi ahli bagi tahzib dan menjadi ahli bagi ilmu. Apa dalil yang mengatakan Nabi itu suci daripada dosa? Wa mimma yadullu ala ma'asmatihim qaulu ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Sabarlah wahai Muhammad dengan keputusan Tuhan kamu, sesungguhnya kamu itu ada pada mata kami. Bi'ayunina, ada pada pandangan kami. Maknanya kamu sentiasa dijaga oleh kami. Bukan ada dekat mata ni. Ini dipanggil majaz ni. Fa innaka bi'ayunina. Wajib takwil tak? Wajib takwil di sini. Takkanlah Nabi ada di mata Allah. Yang pertama, Allah tidak ada mata. Kalau ada disebah pada makhluk pula, adakah Nabi duduk dekat mata? Bukan. Fa innaka bi'ayunina, maksudnya sesungguhnya kamu di bawah penjagaan kami, kata Allah Subhanahu. Tengok macam mana Allah menjaga Nabi. Fa innaka bi'ayunina. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu ada di bawah jagaan kami. Sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak sesekali Nabi Muhammad akan terjatuh kepada lembah maksiat.
Ada para manusia yang biasa juga dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para wali, para ulama, para solihin, mereka itu dipanggil mahfuz, bukan maksum. Maksum ini mustahil bagi mereka maksiat. Allah jaga dia dan dia mustahil, tak mungkin buat maksiat. Adapun mahfuz, Allah jaga mereka, tetapi boleh jadi mereka juga buat maksiat. Maknanya bukan perkara yang mustahil. Beza mahfuz dengan maksum. Mahfuz ini untuk apa? Ini untuk manusia biasa. Untuk manusia biasa. Seperti para wali, para solihin, para ulama. Kita tengok dia tak pernah buat maksiat pun sebab apa? Sebab dia itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sendiri janjikan bahawa mereka yang mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri akan jaga mereka. Kuntu sam'uhum alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yabsuru bihi, wa yadahu alladhi yabtishu biha, wa rijluhu alladhi yamshi biha. Aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi matanya, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi. Dia akan melihat dengan pandangan aku, dia akan mendengar dengan pendengaran aku. Maksudnya apa? Setiap pendengaran, percakapan, penglihatan dia dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah aulia Allah Subhanahu Wa Taala, para solihin, para ulama. Mahfuz. Adapun Nabi itu maksum. Maksum ini apa beza maksum dengan mahfuz? Maksum ini Allah jaga dia dan mereka mustahil buat maksiat. Adapun mahfuz, Allah jaga mereka tetapi mereka boleh jadi. Maknanya bukan mustahil mereka berbuat maksiat. Wa qauluhu ta'ala, wa ma kana lin nabiyyin an yaghul. Tidaklah bagi seorang nabi itu untuk dia khianat. Tidak mungkin bagi seorang nabi itu dia khianat. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna 'ala 'aini. Dan aku campakkan kepada mereka mahabbah daripada aku. Kata Allah, aku campakkan kepada nabi itu kasih sayang daripada aku. Maksudnya apa? Allah campakkan kasih sayang kepada mereka, rahmat yang sangat penuh kepada mereka, walitusna 'ala 'aini, dan juga untuk dijaga pada bawah pandangan aku. Sentiasa dijaga pada nabi itu di bawah pandangan ataupun jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hum afdal minal malaikah. Ni yang tadi dalam bait tadi dia kata wa fadalul malaikah. Bahkan mereka itu melebihi, mengatasi kemuliaan para malaikat. Wa hum afdal minal malaikah. Maka mereka itu lebih mulia daripada malaikat. Ala ma dhahaba ilaihi jumhurul asyairah. Ini pendapat jumhur ulama al-asyairah. Ahlus Sunnah wal Jamaah al-asyairah mengatakan para nabi dan para rasul lebih mulia daripada para malaikat. Para malaikat. Dalilnya apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dalilnya adalah Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Allah menyuruh kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Menunjukkan apa? Menunjukkan Adam lebih mulia daripada malaikat. Kalau Adam pun dah mulia, apatah lagi Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam pun dengan berkat Nabi Muhammad lah diampunkan Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun dikeluarkan, dilahirkan dan diciptakan adalah untuk apa? Adalah untuk Nabi Muhammad SAW. Amarahum bisujud ta'ziman lahu. Allah menyuruh mereka untuk sujud sebagai tanda apa? Tanda kebesaran, tanda menghormati bagi Nabi Adam. Untuk menghormati Nabi Adam. Falau lam yakun Adam afdal minhum. Kalaulah tidak Adam itu lebih mulia daripada mereka, lama amaru bisujud lahu. Sesungguhnya Allah tidak akan menyuruh mereka untuk sujud. Maka dalil Asy'ariyah yang mengatakan bahawasanya para nabi dan para rasul adalah lebih mulia, lebih tinggi martabatnya di sisi Allah daripada para malaikat adalah dalil ini. Wa idh kunna, ketika mana kami mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua wahai para malaikat kepada Nabi Adam, fasajadu, semuanya sujud. Kecuali siapa? Illa iblis aba, kecuali iblis yang ingkar. Iblis ni sebab dia tengok diri dia lebih mulia daripada Nabi Adam, sebab dia katakan khalaqtu min narin wa khalaqtuhu min tin. Khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Kamu menciptakan Nabi Adam itu daripada tanah dan aku akan menciptakan daripada api. Maka api lebih hebat daripada tanah. Kias tu pun dia buat daripada akal dia sendiri. Iblis ni dia yang mula-mula kali buat kias. Dikiaskan bahawasanya aku diciptakan daripada api. Adam diciptakan daripada tanah. Api lebih hebat daripada tanah. Siapa yang beritahu pada kamu bahawasanya api lebih hebat daripada tanah? Tak ada orang beritahu, dia sendiri yang buat kias dia sendiri. Kita panggil kias yang salah. Baik.
Maka Nabi Adam yang tadi disuruh oleh Allah untuk para malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud semua malaikat kecuali siapa? Kecuali Allahumma salli kecuali iblis. Sebab itu kata setengah ulama, iblis ni asalnya daripada malaikat. Sebab diistisnakan di sini. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Maknanya iblis juga asalnya adalah malaikat. Asalnya adalah malaikat. Sebab itu dikatakan bahawasanya tidak ada tempat di langit dan di bumi yang tidak pernah disujud oleh iblis. Dia ni banyak ibadah, banyak ilmu. Adab tinggi, Masya Allah. Tetapi apa? Tetapi sebab ada penyakit hati, penyakit kibir. Rasa diri lebih hebat daripada orang lain. Dan penyakit hasad. Tak suka tengok nikmat yang ada pada orang lain, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja dimurkai di dunia, bahkan dimurkai di akhirat. Dan iblis ini kerja di atas dunia ni akan cuba sedaya upaya untuk menarik sebanyak mungkin kawan-kawannya yang boleh teman di dalam neraka. Siapa yang tertipu, maka jadilah dia teman bagi iblis. Sebab iblis ni dia punya jahatnya dia tak nak masuk neraka seorang-seorang. Dia nak buat parti dalam neraka. Nak buat istimak, mesyuarat dalam neraka. Maka dikumpulkan sebanyak mungkin pengikut dia. La haula wala quwata illa billah. Betul, tanah memadamkan api menunjukkan tanah lebih mulia daripada api. Baik, maka iblis sendiri yang dia buat kias salah. Dikatakan bahawasanya api lebih mulia daripada tanah. Iblis tadi, dia nak tinggikan diri dia sampai dia tak sujud kepada yang dia nampak lebih hina daripada mata dia. Maka akibat dia apa? Dia menjadi makhluk yang paling hina. Disebabkan dia tak taat kepada Allah, maka dia menjadi makhluk yang paling hina. Sebenarnya kamu ikut Allah itu adalah kemuliaan kamu. Bila kamu patuh kepada suruhan Allah, itulah kemuliaan kamu. Tak kisah kamu diciptakan daripada apa pun, jika kamu mentaati perintah Allah, itulah kemuliaan yang paling benar. Maka kemuliaan itu bukanlah dari segi penciptaan kamu daripada apa. Bukan dari segi harta kamu, bukan dari segi nasab kamu, bukan dari segi apa-apa pun. Tetapi ikutnya kamu kepada perintah Allah, itu dinamakan sebagai takwa. Itulah yang menjadi mulia. Sebab itu kata Allah dalam Quran, in akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu adalah yang paling tinggi takwanya. Yang paling ikut tentang suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan larangan Allah Subhanahu. Itulah dipanggil apa? Mizan ataupun neraca kemuliaan itu. Siapa yang taat Allah, dia menjadi mulia. Siapa yang maksiat kepada Allah, dia menjadi hina. Seperti iblis. Baik. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu anna ba'dal anbiya ar-rusul afdalu min ba'd liqauli ta'ala tilka ar-rusul faddalna ba'd ala ba'd. Dan apa perkara juga antara perkara yang wajib kita i'tiqadkan. Sikit lagi. Saya cepat sikit Dan antara perkara yang wajib kita i'tiqad juga bahawasanya setengah anbiya, setengah rasul dan nabi itu ada yang Allah muliakan daripada rasul yang lain. Maknanya bukan seluruh rasul dan nabi itu sama level dia, tidak ada. Ada yang nabi yang rasul Allah muliakan lebih daripada nabi yang lain. Contohnya nabi rasul lebih mulia daripada nabi. Rasul lebih mulia daripada nabi sebab dia rasul dan nabi. Dan rasul ulul azmi, 5 rasul yang dipilih oleh Allah, diberi ujian yang sangat besar kepada mereka, lebih mulia daripada rasul yang lain. Dan 5 rasul ini yang paling mulia di kalangan mereka siapa? Tidak lain tidak bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Mereka itu adalah rasul-rasul yang kami telah muliakan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyin ala ba'd. Dan kami telah memuliakan, kami telah mengangkat martabat sebahagian daripada nabi ke atas sebahagian yang lain. ولا يعارض هذا قوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم من رسله لأن معنى هذه الآية عدم التفريق في رسالتهم. Tapi apa yang kita fahami daripada ayat ini? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeza-bezakan di antara mereka, para rasul itu. Kata para ulama, maksud ayat ini adalah kami tidak membezakan pada risalah. Mereka membawa risalah yang sama. Mereka membawa ajaran yang sama, mengajarkan manusia, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fal mu'minun laisu kal yahud. Maka orang mukmin tak sama seperti orang Yahudi dan Nasara. Wa humul ladzi yu'minun bi ba'dihim wa yakfuruna bi ba'd. Mereka juga beriman dengan sebahagian daripada mereka dan juga beriman berkufur kepada sebahagian daripada mereka. Baik. Fa ulul azmi, maka Nabi ulul azmi. Siapa Nabi ulul azmi ni? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Sayyidina Nuh alaihi salam. 5 nabi ini adalah nabi ulul azmi. Yang paling mulia di antara nabi rasul yang lain
Lima orang ini, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Dan Nabi ini lima inilah yang paling banyak cerita mereka dalam Al-Quran. Paling banyak cerita mereka dalam Al-Quran. Afdalu min ghairihim. Mereka ini lebih mulia daripada Nabi-Nabi yang lain. Wa afdaluhum al-itlaq Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling mulia di kalangan lima nabi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma wajib i'tiqaduhu, dan perkara juga yang wajib kita i'tiqad bahawasanya sebahagian malaikat sama seperti Rasul. Ada malaikat yang lebih mulia daripada malaikat yang lain. Maknanya malaikat juga ada level dia. Ada malaikat yang lebih mulia daripada level lain. Contohnya malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia sekali. Ulama mengatakan kenapa malaikat Jibril lebih mulia daripada malaikat yang lain? Sebab malaikat Jibril dia ditugaskan khusus untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya dah sebut tadi, segala perkara yang berkait dengan Nabi Muhammad akan menjadi mulia, akan menjadi paling mulia. Maka malaikat Jibril disebabkan tugas dia adalah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia terus level dia naik ke atas. Dia terus jadi paling mulia. Allahu yastafi minal malaikati rusulan. Dan Allah juga telah memilih sebahagian daripada malaikat untuk menjadi utusan dia. Wa afdaluhum Jibril alaihissalam. Dan yang paling mulia di kalangan para malaikat adalah Jibril. Kerana apa? Kerana dia sentiasa duduk, banyak mudzakarah, banyak duduk bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka bila Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia, maka makhluk yang duduk dengan makhluk yang paling mulia juga menjadi apa? Menjadi yang paling mulia juga. Taib. Wallahu a'lam. Maka kita dah selesai tentang sifat jaiz bagi para rasul. Dan sifat mustahil juga pada para rasul, iaitu mustahil bagi mereka itu melakukan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang makruh. Dan mereka itu mustahil bagi mereka melakukan perkara yang haram itu bukan saja setelah mereka menjadi nabi, tetapi kata para ulama, walaupun sebelum mereka menjadi nabi. Walaupun sebelum mereka menjadi nabi pun mereka dah dijaga daripada melakukan perkara maksiat. Wallahu a'lam. Sampai di sini saja kita punya kelas. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Saya bagi 2 minit untuk soalan. Kalau ada, kalau tidak ada, insya-Allah kita berhenti di sini saja. Kita sambung pada esok hari untuk kita sempurnakan 50 sifat yang kita dah belajar, 20 sifat ataupun 41 sifat berkait dengan Allah dan 41 sifat. 9 sifat. Dan 9 sifat yang berkait dengan Rasul. Totalnya berapa? 50 sifat. Alhamdulillah. Kita harapkan kita mampu sempurnakan kelas kita ini sebelum sampai ke sesi yang ke-20. Sekarang kita dah sesi ke-13. Ada 7 sesi lagi. Kita harapkan kita sempat habiskan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca dan apa yang kita belajar ini dapat menjadi sebab untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi sebab untuk menggembirakan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Alhamdulillah. Ada soalan ke? Kalau tidak ada soalan, insya-Allah kita sampai di sini sahaja. Memang sebenarnya pembahasan ini lebih mudah daripada perbahasan kita dulu, sifat 20 dulu. Ini lebih mudah sebab saya kata kita boleh laju sikit di sini. Sebab dia senang faham. Kita pun dah banyak dengar dah. Tak. Jadi insya-Allah apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada diri saya sendiri. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.